soal pendidikan ni dia soal berterusan dan dia punya hasil adalah jangka panjang. Okey, hari ni saya jadi budak tembok. Saya jadi budak kaki lima kat tepi jalan. Saya ambil gambar, saya cerita, hari ni aku nak ceritakan, itu kisah palsu yang berlaku. Tapi saya ambil gambar begitu. Perkara macam tu, dia akan keluar, dia akan jadi ulat-ulat dalam media sosial. Bagaimana ni, apa cerita ni? Hal-hal begini ni, dia akan jadi konflik kepada masyarakat. Jadi, peranan. Soal isu, saya tahu Syul Fitri akan ulang sekali lagi, tetapi soalnya, bila stop dia? Saya tak ada jawapan untuk stop bila, tapi bagi saya kita harus terus. Soal pendidikan ni dia soal berterusan dan dia punya hasil adalah jangka panjang. Kita mungkin tak boleh lihat hasilnya sekarang, tapi sekurang-kurangnya kita nak jawab depan Tuhan nanti bahawa kita telah lakukan sesuatu. Sudah tentu sesuatu tu bukan sekadar sesuatu, tapi ada strategi, ada impak. Sebab itu kita dah mulakan tadi. Kita dah bincang macam mana model pembangunan belia yang baru kita nak tackle generasi muda ni. Faham, tapi soal selagi ada teknologi, selagi itulah ada berita. Macam mana majlis belia nak adakan penangkis dalam itu saya tidak ada jawapan sebab soal menangkis tu adalah kalau ikut perundangan ini adalah tanggungjawab kerajaan, tapi tanggungjawab NGO macam kami adalah tugas mendidik. Baik, soal mendidik Syul Fitri dah cakap panjang lebar. Tetapi hari ini belia masih degil. Saya bangkitkan tadi sebab saya melihat bahawa ada karakter belia ni, satu karakter aku nak kongsi, aku sukalah kan dalam media sosial. Tetapi saya nak melihat bahawa peranan besar yang dimainkan oleh majlis belia dalam konteks menyelamatkan minda anak muda daripada tersasar dalam isu berita palsu. Cara mana? Sekali kita lagi, jangan kita pasal ilmu lagi, tapi kita kata tindakan bagaimana? Tindakan kalau lebih spesifik sebagai contoh undi 18. Bagaimana kita nak menangani pengundi-pengundi muda ni yang akan mengundi siapakah calon pilihan raya yang terbaik untuk mereka. Satunya, kita telah siapkan dua program. Satu, sekolah politik yang kita telah jalankan. Ini secara spesifik untuk didik generasi muda, ahli politik muda untuk menjadi ahli politik yang matang. Itu untuk ahli politik muda. Untuk mendidik masyarakat, khususnya anak muda, kita dah wujudkan satu program model parlimen. Untuk turun ke sekolah-sekolah tapi malangnya COVID kita terpaksa tangguh. Dah siap dah modul tu untuk didik anak-anak muda seawal umur di sekolah menengah bagaimana mereka harus diberikan info yang secukupnya, info yang sahih untuk memilih parti dan ahli politik yang sepatutnya memimpin negara. Saya suka dengan tajuk tu. Boleh ulas sikit lagi? Sekolah politik, perkembangan sekolah politik. Sekolah politik 2.0 ni kita akan lancarkan 2.0 lah. 1.0 sudah lancarkan tahun lepas. 2.0 kita akan lancarkan pada awal Mac ini untuk kita bincang soal kenegaraan, soal kepentingan undi 18, soal pentingnya anak muda berada dalam parlimen untuk menggubal polisi dan dasar, pentingnya perwakilan orang muda berada dalam Dewan Legislatif, bukan hanya dikuasai oleh golongan-golongan tua. Kita tahu bahawa kerajaan sekarang ini digelar sebagai gerontokrasi. Kerajaan yang didominasi oleh orang tua yang tidak ada pun seorang pun menteri muda. Hanya ada 3 timbalan menteri. Itu perjuangan yang kita sedarkan di kalangan generasi muda. Anak muda, kita bukan bincang soal kecil lah, kita kena masuk parlimen. Kita kena wakili dan bincang soal polisi. Jadi kita tak usah isu lagi pasal isu berita palsu ni. Ini isu lagi besar. Isu soal membentuk sebuah negara bangsa yang betul. Jadi kembangkan lagi, Syul Fitri, soal peranan besar dan baik. Berita palsu ni ada salah satu elemen penting dalam pembinaan negara bangsa. Kalau masyarakat kita dilambakkan dan percaya kepada berita palsu, kita tidak akan berjaya membina satu bangsa negara maju. Salah satu features bangsa negara maju adalah mereka berfikiran kritis. Kalau rakyat kita mudah ditipu, belia kita mudah share benda-benda yang sampah, maka itu bukan lagi menjadi sebuah karakter rakyat negara maju. MBM sebuah badan, sebuah NGO, badan besar yang berwibawa dan mendidik belia 2.7 juta sebentar tadi. Akhir bagaimana sebenarnya dalam konteks kita nak menyelamatkan minda ni supaya menghindari benda-benda kalut ni, especially berita palsu ni. Satu, soal keselamatan. Yang soal perpaduan dan keharmonian. Yang ketiga, kita nak melihat sebuah negara yang bebas daripada isu-isu negatif. Macam mana, Ju?
Kita ada banyak isu orang muda ni. Sebab itu saya kata MBM tak akan mampu menangani soal dadah berita palsu secara spesifik soal rasuah secara spesifik. Apa yang kita percaya bahawa bila kita berjaya mengajak anak muda terlibat dalam persatuan belia menggunakan model pembangunan belia positif, sekaligus kita bina cara mereka berfikir, cara mereka mengurus manusia, cara mereka bertindak terhadap sesuatu isu, cara mereka bergaul dengan masyarakat, itu boleh membentuk cara mereka berfikir dan juga membentuk software hati mereka. Bila kita berjaya ubah dua ni, minda dan juga hati, kita akan berjaya mengawal isu rasuah, berita palsu, soal keselamatan jalan raya, soal membuang sampah dengan mendidik cara mereka berfikir melalui kita gunakan platform gerakan itu. Tak kira lagi soal buang bayi dan sebagainya. Soal buang bayi, banyak lagi isu sebenarnya. Okey, di akhir kata, rumusan berkaitan dengan isu ini. Okey, tadi kita dah lihat bahawa isu yang kita bangkitkan ialah anak muda gemar berita palsu. Akhir, bagaimana kita nak bercakap dengan belia? Hentikan berita palsu. Itu semua buang masa. Antara elemen yang penting untuk sedarkan orang muda dalam pelbagai isu termasuk berita palsu adalah menyedarkan implikasi dia. Mereka tak sedar. Contohnya rasuah. Kalau mereka terlibat dalam rasuah, implikasinya negara akan rugi, menafikan hak. Begitu juga berita palsu. Kita kena lihatkan anak muda ini tentang implikasi jangka panjang. Sebab kenapa anak muda terlibat dalam dadah? Sebab mereka tak nampak implikasi masuk penjara, hidup merana. Kita kena nampakkan implikasi itu kepada mereka.